Okay, let's consider we have a problem that need to be solved using programming or computer programming. Oh, problem. Then let's say found two numbers and specify either the result is below than 100 or less. If the result is below and more. If the result is more than 100, put statement saying much wise output sentence lah. Sentence saying okay. So let's say this is the problem. We have a long statement about the problem. So for this statement, you need to classify or analyze, meaning that you have to break down into input, process, and then output. Okay. So katakan ini soalan dia, kira dua nombor, and then classify either the result lebih ataupun kurang daripada 100. Jika lebih, kita akan bagi statement ataupun bagi ayat too much. Kekurang, kita akan bagi ayat too low. Okay. Ini katakan problem lah. Okay. So first step untuk kita selesaikan ini, kita kena analyze. Kita tak sebelah-sebelah kok. Okay. So untuk analyze, kita kena break down into input, and then process, and then output. Okay. So apa itu input? Boleh tak masing-masing cuba letak komen dekat chat tu, apa itu input? Dalam berdasarkan based on this sentence or problem, what are the input? Masing-masing letak kat chatting tu. Input, apa contoh input? Proses, bukan saya nak input. Pada ayat ni, apakah input? Dia tak belajar lagi pun apa input, apa output kan. Tapi rasa-rasa input tu apa? Okay, count to numbers. Kira dua nombor. Kira dua nombor. Tu kira kan. Kira tu adalah proses. Proses ni biasa dia ayat perbuatan lah. Itu proses lah. Input tu betul data, dia adalah data dan bahan. Tapi data apa tu yang jadi input? Yang akan kita proses dan akan kita keluarkan output. Bahan yang ditarik dan dimasukkan dalam komputer. Betul? Itu input. So dalam kes ni apa input dia? Apakah data yang kita kena masukkan? Okay. So input dia adalah numbers. Betul. Numbers. Dan dia ada berapa number? Ada 2 numbers. Itu input dia. Okay. Itu input. Maksudnya data yang kita kena masukkan ke dalam komputer lah. Okay.
And then kita kena proses apa? Apakah proses-proses yang kita kena buat kepada dua nombor tersebut? Okay, count. Lagi. Ini biasa word je. Word yang ada dalam tu itu adalah proses lah. Apa yang ada? Count and classify. Dua benda lah. So, classify. Okay. And then output. Apakah output? Output tu apa yang kita nak keluarkan dekat komputer lah. Ataupun based on proses tu apa kita nak output kan. Nak output kan center tu kan. Sentence. Iaitu statement center iaitu too much ataupun dulu. Right. Sama sikit. Itu input proses output. Okay, so itu first step lah bila kita dapat sesuatu problem dalam programming ke ataupun dalam mana-mana problem lah. First step kita adalah kita kena breakdown, kena tahu yang mana satu problem, yang mana satu yang mana satu input, yang mana satu proses, yang mana satu output. Itu penting. And then selepas tu untuk selesaikan masalah tu barulah kita akan follow, kalau dalam komputer ni kita akan buat dipanggil macam flowchart lah ataupun dipanggil logik lah, logic of sequence, logik. Sebab walaupun ni kita dah ni step pertama tu selesaikan masalah ni adalah classifykan into input, process and then output. Okay. Step yang kedua adalah kita kena sort atau susun ataupun panggil algoritma lah, ataupun kita buat flowchart lah, kita buat flowchart macam mana nak selesaikan daripada input masuk kepada proses pergi kepada output. Itu kita boleh buat dalam bentuk flowchart ataupun dipanggil pseudocode ataupun dipanggil satu lagi algoritma, tiga benda. Okay, kita start dengan pseudocode. Okay, ni step pertama lah. So, saya buat sini step 1. Ini macam mengajar kuliah ni tapi apalah. Step 2 adalah kita buat pseudocode. Selepas tu boleh buat algoritma. Lepas tu kita buat flowchart. So, apa beza pseudocode, algoritma, flowchart? Mana beza dia? Pertama saya tak nak terlalu pergi kepada kuliah lah. So, kita tengok pada praktikal nantilah. So, saya akan tunjuk macam mana nak buat flowchart. And then daripada flowchart tu, apa yang dia masukkan pseudocode and then algorithm. Okay. Kita pun kita tunjuk kat sini pun boleh pseudocode. Pseudocode, kita buat pseudocode lah. Pseudocode tu adalah sequence ataupun arahan, instruction sequence on how to solve this problem lah based on the input, process dan output. So, biasanya pseudocode lah, saya tunjuk pseudocode dulu kita akan buat. Katakan pertama kita kena ada dua nombor. Sebab kita nak selesaikan dua nombor. So, step pertama adalah dipanggil, kita kata define the numbers. Kita kena define sebab nanti kita nak proses. So, nak proses tu kita kena tahulah ataupun define tu macam kita labelkan. Nombor 1 ke, nombor 2 ke, ataupun kita nak guna nombor A ke, nombor B ke, itu define lah maksudnya. Okay. So, step pertama adalah define the numbers. Okay. Step kedua adalah add the numbers. Okay. Step ketiga adalah if add the numbers, katakan lepas tu store result, store in result. Okay.
Ni kita nak buat label ni. Okay. Define the numbers. Ini pun patutnya kita kena detailkan lagi. So kita kata define the numbers. Kita buat katakan define the number A and number B. Okay. Add number A and number B. Saya letak step bawah lah. For simpan result in, katakan in number C. Simpan result dia dalam number C. Faham tak? Ni ayat English lah. Procedure code tu basically English word yang lain. Ataupun dipanggil human center lah. Maksudnya bahasa yang difahami oleh manusia lah. Procedure code tu. Kalau orang bukan komputer pun dia baca ni, dia boleh faham lah. So, step pertama define number A and then number B. So kita kena tahu, kita kena labelkan tu nak maksudnya define. Okay. Nak buat number A ke number B, ataupun kita boleh buat number 1 ataupun number 2. Ataupun kita nak guna ni sebagai NO1 ataupun NO2. Tu kita kena define lah. Dua nombor ni kita kena define. Ya, sebab kita nak proses. Kalau kita tak define, kita tak boleh nak proses lah. So kena ada define. So nak buat A and B. Betul lah. Okay. So saya buat nombor. Nombor 1 and nombor 2. Dalam kes ni kita dah tukar jadi nombor 1 and nombor 2. So untuk pseudo code ni dia tak ada jawapan. Tidak ada jawapan yang absolute lah. Dia adalah subjektif. Atas kita lah kita nak buat ayat macam mana pun. Sebab itu dia namakan pseudo code. Dia open lah. Open. Macam mana kita nak selesai masalah tu menggunakan ayat English kita. Jadi dia open. Dan store the result, bila kita dah campur ni, kita kena simpan lah result tu kan. Kita simpan kat mana? So katakan store the result dalam katakan dalam nombor result. Saya buat ni label dia nombor result. Okay. Jika nombor result tu below than 100 kan, below than 100. Okay, below daripada 100. Below dah, lihat below. If biasa dia akan ada then lah. Okay, if then. If the nombor result below 100, then dia buat apa? Then kata output teruslah, output too much. Else dia maksudnya selain daripada ni lah, maksudnya dia melebihi 100, output sebalik dia lebih daripada 100, kita buat too much, maksudnya ini kurang, kita akan buat too low. Jika lebih, output too much. Ini pseudo code kita. Jadi dia terpulang pada jawapan pelajar macam mana nak buat. Yang penting dia menyelesaikan masalah tu lah. So tu step-step dia lah, step-step untuk kita selesaikan masalah tu. Yang pertama kena ada dua nombor. And then kena define dua nombor tu sebagai apa. A ke B ke, 1 ke 2 ke. Betul kita campur dua nombor. And then kita kena simpan ke dalam satu label ataupun satu dipanggil, ni dipanggil variable. Satu variable pun boleh ubah. Okay. Macam X, Y, Z lah. Kita belajar matematik kan. Ada X, Y, Z kan. Ni pun boleh lah kalau nak buat. Nombor pertama X, nombor kedua Y. Kita campur X dan Y dan simpan dalam Z.
ni panggil variable lah. So dalam programming ni variable tu can be anything atas kita, tapi dia tak boleh ada space. Kita tak boleh buat nombor dash macam ni ya. So dia kena dekat. Tapi kalau nak buat dash kena guna underscore. Tu the rules dalam programming lah. Dia tak boleh buat the space dan dia tak boleh juga bermula dengan nombor. Okay, so ni proses dia. If the no result ni, yang ni kurang daripada 100, kita akan keluarkan too low, else too much. So ini adalah pseudocode. Ini adalah pseudocode. Okay. Okay, so saya nak tunjuk bagaimana pseudocode kita tukar kepada algoritma. Okay. Algoritma dia ayat yang difahami oleh programmer lah. Okay, dan dia lebih ringkas macam ni ayat English kan. English walaupun tak kisah grammar tu tak kisahlah. Tapi ni adalah ayat English. Yang mungkin programmer susah sikit nak faham lah. Dia nak coding tu biasa dia nak simple-simple je lah. So macam mana nak simplify kan ni, and then macam mana algoritma ni biasanya kita ada standard biasa matematik lah sikit. So dia ada standard formula lah ataupun standard notation, standard notation lah. Biasa kita guna formula matematik lah notation tu. Contohnya define the number ni, kita kata set number to 1 dan ini kita koma 1. Okay. Macam mana ini nak buat dalam bentuk matematik ni? In fact yang 3 ni nak buat dalam bentuk matematik. Boleh tak? Siapa-siapa chatting tak chatting? Okay, campur belum lagi. Cuba buat full matematik untuk 2 statement ni. Contohlah Z sama dengan apa kan? Boleh buat untuk 2 ni terus. Matematik. Macam mana ayat matematik dia? X campur Y sama dengan Z kan? Tapi dalam kes ni, kena guna yang kita guna ni lah. So, biasanya kita letak yang ni depan Buat sama dengan campur. Macam tu. Okay. So yang ni matematik below. Macam mana matematik below? So below dalam matematik kita guna simbol lebih kecil tu lah. Kalau below and equal, kita buat macam tu. Okay. So ni lah algoritma. Dia ada notasi matematik lah algoritma tu. Ni lebih pendek daripada ayat pseudocode ni. Ini tak boleh nak baca lah. Orang matematik lah boleh baca. Macam sebelum tadi kita boleh baca kan. Ini boleh baca. Sampai sini kita tak boleh baca lah. Kita kena interpret lah algoritma. And then macam mana nak convert ini kepada flowchart. Okay, so kita nak fokus pada flowchart. Bila dah ada flowchart, dah boleh buat sistem lah, dah boleh buat coding. Flowchart adalah saya kena delete ini sebab dia ambil ruang sikit. Okay, flowchart kita bermula dengan dia ada start, dia ada end. So dia ada start, dia ada end. Ini start, kita buat S, ini end, saya buat E jadi kasar. Flowchart ni chart lah, chart tu maksudnya gambar lah. Carta tu gambar lah, bukan bentuk ayat lah. So basically algoritma ni kita transfer ke dalam bentuk diagram. So set nombor 1 and nombor 2 kita akan guna simbol mana ya? So kita kata define nombor 1. Okay. Step kedua adalah kena define nombor 2.
define sebagai apa? Sebagai number. Okay, nombor 1 tu as number. Dua pun as number. Lepas define buat apa? Kita kena define satu lagi iaitu no result ni. Okay, define no result. Pun as number lah. Okay. Seterusnya campur. Campur. Malah guna yang ni juga lah. Okay, so no result sama dengan nombor 1 campur nombor 2. Lepas tu jika if kita nak wakilkan if ni, if. Untuk if ni kita akan guna 3 segi. Ada 3 segi. Kan 3 segi lah ni. Diamond lah. Ni diamond. Sebab apa diamond? Sebab dia ada, kalau kita buat arrow so flowchart ni flow. Flow maksudnya dia ada flow daripada mana ke mana lah. Jadi kena ada arrow. Okay, so saya buat ni contoh lah. Dari sini, daripada start pergi ke sini, and then terus ke sini. And then dari sini terus ke dari sini terus ke sini. And then dari sini kita campur. Dan daripada campur tu terus masuk ke sini. Okay, sini dia ada banyak flow dia. Okay, saya alih sikit lah. Dia ambil ruang ni. Saya alih tak ujung So dia ada flow. Flow dia ada dua. Satu to low, satu lagi to mask. So kita buat okay, yang ni dia kata too much. Satu lagi kita buat too low. Okay, maksudnya dia akan ada dua arrow based on decision based on diamond ni. Dia akan ada dua flow, sama ada too much, ada too low. Sama ada dia pergi ke sini ataupun dia pergi ke bawah ni. Lepas tu N lah, dua-dua ni akan N lah. Apa kita tulis kat dalam ni, kita akan tulis if dapat check nombor result. Satu sikit. Okay, check nombor result. Ini kita akan buat jika kurang daripada ni lebih ni lebih atau sama dengan 100. Lagi kepada too much, kalau kurang daripada 100 dia akan pergi kepada too low. So ini adalah flow chart. Daripada sinilah kita akan buat coding Sebab daripada sini coding. Sebab coding yang saya sebut tadi, kita akan belajar coding Java. So Java ni dia adalah sequence of instruction. So kita kena follow ini step ya. Cuma untuk programming kita tak belajar lagi, kita just belajar cara nak buat flowchart saja. So untuk buat flowchart ni ataupun kita nak test betul ke tak flowchart kita ni, kita boleh boleh search kat sini. Macam ni saya dah search ni flowgorithm. Flowchart algorithm. Okay, combine dua jadi flowgorithm. Dan kau tengok kat sini boleh download. Ni rasa tak ada mobile version, so kena download kat komputer lah. Okay, download tak besar pun, dalam 2 MB je. Kalau dia nak tanya boleh interrupt je.
Kelas saya kalau online saya buat sejam je. Okay. Tapi kalau ada perlukan bantuan selepas tu just PM sajalah. Maksudnya dalam waktu pukul 9 pukul 11 tu ada problem, try buat tak jadi ke, itu PM je lah. Tapi biasanya maksimum untuk saya live ni 1 jam je lah. Okay, so ni dah ada, kita install. Alright, logarithm. Subjek ni penting ya. Kalau kita kerja nanti, ini adalah subjek yang akan kita guna lah. Okay, programming. Dah ada beberapa subjek yang kita belajar dekat program kita ni, dia tak guna pun dalam waktu kerja lah. Dia tak guna pun. Tapi dia sebenarnya membantu untuk kita develop skill kita lah. Bukan tak guna lah, kita jarang guna sebab dia spesifik lah. Mungkin untuk research, mungkin ada kita guna. Tapi kalau untuk daily life sebagai programmer, mungkin tak banyak lah yang kita guna. Kita akan lebih guna banyak kemahiran dalam programming saja. Sebab kita akan belajar juga hardware kan. Tapi kalau kita buat jadi programmer, kita tak adalah main hardware. Bagi komputer tak adalah. So kita akan buat coding je lah. Jadi tapi masih lagi belajar lah. Sebab mungkin juga ada yang tak jadi programmer. Ada yang ke komputer, kedai komputer ke, buat service laptop ke. Ataupun dekat organisasi kerajaan pun dia ada dipanggil technician lah. Technician biasanya tak buat program lah. Dia akan lebih kepada baiki PC macam tu lah. Tapi ini penting lah. Biasa kalau interview, orang akan tanya programming lah. Orang kurang lah tanya kalau hardware tu. Sebab susah nak tanya. Susah nak prove kan. So ni Floggeriden tadi saya dah download, saya dah install. Dia akan keluar macam ni lah. First kita buka, dia keluar macam ni. Dia akan ada main and. Jadi dalam diagram yang saya buat tu, saya guna start lah. So sini dia guna main, pada end. So dia ada flow dia. Default dia macam ni. So kita create yang kita buat ni. So yang pertama ada nombor 1, nombor 2, nombor result. Nombor 1, nombor 2, nombor result. So untuk create new new chart lah ataupun new input. Okay, so kita right click dekat apa ni yang arrow ni. Kita right click kat sini, kita kata kita nak masuk input. Ni standard notation lah. Kalau tengok sini input dia sengit gitu, kotak dia sengit macam tu lah. Sama juga dengan output. Untuk declare kita akan guna kotak macam ni. So kotak ni adalah standard. Maksudnya kalau you nak buat flowchart tu kena follow lah standard ni. Yang tadi ni dipanggil control lah. So control ni yang saya buat timer tadi tu. Ini akan datang lah, kita akan tengok kemudian ini. So yang akan kita guna adalah declare, assign, input, output and then if. So 5 ni kata kita guna. So yang tadi kita kata kita kena define. Kena define tu adalah declare. Dalam programming kita panggil declare. Katanya define nombor 1 as number. Define tu dalam programming kita namakan sebagai ataupun kita biasa guna perkataan dia adalah declare. So declare lah. Double klik yang ni. So katakan tadi nombor 1. Type dia apa? Type dia ada string, ada boolean, ada real. Real ni nombor perpuluhan integer. So kita nak guna integer saja. Okey. Okey, nama variable tu ataupun nama yang kita nak define tadi tu nombor 1. Okey, so dah ada 1. So maksudnya yang ni lah, define nombor 1 as number. And then yang kedua, bawah dia, kita right click lagi. Declare lagi, nombor 2 pula. Okay, double click dekat sini untuk masukkan nombor 2. Still as integer, okay. Dan satu lagi, adalah nombor result. Okay, nombor result. Nombor result. As integer juga. Okay, so dah ada 3 yang kita sudah define ataupun 3 variable. Apa itu variable? Nombor 1, nombor 2, nombor result tu adalah variable X, Y, Z. Tapi ini nama kita lah, nama yang kita buat tu. Dia namakan variable. Define tu apa? Declare tu apa?
Declare tu kita define dia. Maksudnya nombor 1 tu as integer. Nombor 2 tu as integer. Dia boleh jadi string. Boleh jadi apa lagi macam-macam lah. Okay, kita tengok integer saja. Ini just define je. Belum buat apa-apa operasi lagi. Sebelum tu ini ada silap sikit lah. Ada silap sikit sebab kita define tapi kita tak ambil input. Okay. So kena ada ambil input sebenarnya. So saya tukar terus dekat flowchart ya. So maksudnya kita kena ada input nombor 1 ni. Okay, so input nombor 1. Okay, kita ambil input. Nama variable tu adalah nombor 1 yang kita dah buat tadi, nombor 1. Okay. Input ni maksudnya ambil data daripada keyboard So ini dia belum ambil data, ini dia just declare je. Declare and then ini baru dia baca daripada keyboard. Maksudnya dia akan pop up kepada user untuk masukkan nombor yang mana dia akan simpan ke dalam nombor 1. Okay, step kedua input juga tapi dia akan simpan ke mana? Ini dia akan simpan ke dalam nombor 2. Okay. Seterusnya proses lah. Proses tu dekat assign Assign tu boleh buat dekat assign. Okay, nombor result kita. Assign tu maksudnya kita umpukkan ataupun kita masukkan. Okay, tu masuk assign ataupun kita bagi value, bagi nilai kepada variable dekat sini. Assign no result, variable no result dengan nombor 1 campur nombor 2. Okay. Pada assign tu, kita kena check pula. Okay, kena check. Maksudnya bawah ni kena tambah untuk if ni. Okay. So untuk true maksudnya sebelum tu untuk true ni kita buat ni jika true ataupun di ini katakan ini too much ini too low true tu maksudnya too much. So ini kita akan outputkan too much. Okay, kena buat tanda kod dia sebab dia satu sentence tapi ada space jadi kita kena buat ada kod tu, ada double kod. Okay. And then kalau false maksudnya lebih kecil daripada ni, ini saya tak masuk lagi. Ataupun kita masuk terus kat sini So ni if nombor result kita buat satu je lah. Maksud if tu ada satu je. Contohnya ini jika true jika true maksudnya lebih besar ataupun sama dengan 100. Okay. Jika nombor result ni lebih besar atau sama 100 dia akan pergi ke sini. Tapi kalau lain daripada ni dia akan pergi kepada false dan dia akan outputkan right click kat sini. Outputkan double quote too low. Right. Habislah. So ini adalah kita punya diagram. Flowchart. So kita run kita run. So dia akan minta nombor tapi kita tak tahu instruction ni dia suruh buat apa Cuma dia beritahu kat sini please enter a value of type not integer for nombor buat. Ketika saya masuk nombor 90 enter. Kalau saya tengok flow dia ni nampak tak? Dia sekarang ni sudah berada di sini. Dia akan drop flow ni. Tu saya buat nombor. Saya buat slow sikit. Saya boleh buat slow sikit. Okay, saya masuk nombor 2. So sekarang ni dia input. Maksudnya dia minta input daripada keyboard. Jadi 90 ini saya buat 65 And then saya enter. Nampak dia kira. Lepas dia check kat sini. Dia terus output kat sini. Dan terus keluarkan too much. And then end. Okay. Tapi biasanya sebelum input ni kita akan
bagi output dulu. Contohnya masukkan nombor 1. Kalau tengok sini, saya run balik. Okay, dia masuk sini, dia pergi sini, dia pergi sini. Sini dia minta input, dia keluar kat sini. Tapi tidak ada arahan dekat sini. Biasanya kita akan letak, sebelum kita minta input ni, kita akan letak output dulu. Apa kita nak masuk kat sini. Enter first number. Okay, dan sebelum masuk input nombor 2 ni, kita nak lebih jelas lagi, kita suruh user masukkan enter second number. Okay, terang balik Okay, pergi sini dia akan output, so dia keluar ni. Dan seterusnya ini akan terus kepada step yang seterusnya nombor 1. So, enter first number ini, output and then input. Kita kena masukkan. Bila input tu kita akan kena masukkan, dia akan stop kat situ. So, katakan 8, enter, so enter second number. Okay. Masukkan nombor kedua, 7. Enter, so dia akan kira. Dan dia akan masukkan dulu, pergi end. So, inilah result dia. Nampak tu flowchart. Daripada mana? Daripada problem yang kita dapat dalam bentuk sentence tadi tu. Kita convert pada schedule code kepada algorithm, and then daripada based on algorithm tu kita boleh buat flowchart. Based on flowchart kita dah boleh buat coding. Basically ini boleh buat coding ya, kalau kita tengok dekat dia ada sample coding ni. Dekat sini ya. Source code viewer. So ini dia buat pseudocode. Okay, declare integer, declare ni pseudocode lah macam mana yang saya tulis tadi tu. Ni pseudocode. Jadi dah boleh generate daripada flowchart dia regenerate balik pseudocode dalam bentuk ayat lah. Okay. Tapi saya nak tunjuk kat sini, ketika kita nak tengok dalam bahasa Java, so dia akan convert. Ni bahasa Java lah ni. Untuk declare dalam bahasa Java, untuk declare nombor integer, kita akan buat integer nombor 1, integer nombor 2, integer nombor result. Untuk printkan ataupun outputkan sentence ataupun statement, kita buat system.out.println enter first number. Untuk dapatkan input daripada user yang kena masukkan melalui keyboard, ini arah dia, input.next integer. So ini akan belajar mungkin 2 minggu lagi rasanya baru belajar coding ni. So ni di copy lah, yang ni kita copy je. Yang penting yang dalam ni lah. So ini adalah daripada flowchart tadi. So kalau Java kalau kita tengok dalam bentuk C, ni C, ni language bagi C. So, tadi kita guna system.out.println kan. Sini C++ ni guna C out je. Kalau untuk baca input, C in. Dan dia ada arrow tu. Itu C++. Ketika kita nak tengok dalam bentuk JavaScript. Siapa yang dah buat biasa guna buat website. Biasalah dengan JavaScript ni. So JavaScript ni macam ni. Ataupun PHP. Nanti akan belajar PHP ya. So PHP macam ni lah. PHP basically dia lebih kurang jugalah dengan Java tu. So daripada sini boleh convert banyak bahasa lah. Lagi Python pun bahasa yang famous juga untuk big data. So basically nanti kita akan buat coding lah. Maksudnya subjek ni kita akan buat benda ni sajalah. Kita akan buat coding dan seterusnya coding, macam-macam coding lah kita akan buat lah. Cuma untuk step pertama ni kita kena faham macam mana nak buat flow macam ni. Sebenarnya step dia adalah berasal daripada kita buat flowchart. Mungkin selepas ni flowchart ni kita akan buat dalam kepala je lah. Tak perlulah kita diagramkan. Okay. Cuma untuk peringkat awal ni nak tahu proses ni macam mana programmer dapat idea nak buat struktur ni. Dia berdasarkan flowchart tu. Ataupun cara pemikiran dia mesti ada flow dia. Step by step. Alright. Itu saja. Any question?